Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para penonton yang saya kasihi, lagi saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para penonton sekalian? Alhamdulillah. Saya harap agar para penonton sekalian dapat menjalani ibadah puasa bersama keluarga anda dengan baik, insya-Allah. Okay, jadi hari ini kita telah memasuki 7 Ramadan. Okay, cepat saja masa berlalu, kita dah memasuki 7 Ramadan. Okay, kita berdoa agar segala amal ibadah kita pada bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga saya berdoa agar para penonton sekeluarga senantiasa sihat, senantiasa diberikan keafiatan dan juga kesejahteraan bersama keluarga anda. Di mana kita boleh beribadah di rumah kita bersama ahli keluarga kita dengan melakukan solat-solat tarawih, tadarus Al-Quran, dan saya yakin ramai para penonton yang telah melakukannya. Okay? Jadi insya-Allah hari ini kita akan sambung pelajaran kita tentang mempelajari asas fardu ain. Okay? Di mana kita telah menyentuh, kita recap sedikit, kita telah menyentuh tentang bab pengenalan fardu ain dan juga bab taharah, bab wudu dan juga rukun Islam yang pertama dan juga rukun Islam yang kedua. Jadi insya-Allah hari ini kita akan menyentuh tentang rukun Islam yang ketiga, iaitu mengenai zakat. Bertetapan dengan bulan Ramadan ini, jadi jangan lupa para penonton untuk membayar zakat apa? Zakat fitrah. Boleh membayar zakat fitrah melalui online. Kita bayar kepada Majlis Agama Islam Singapura, MUIS. Boleh layari websitenya, untuk melakukan pembayaran secara online. Jadi insya-Allah kita teruskan pelajaran kita tentang zakat. Apakah maksud zakat? Orang bila sebut pasal zakat, orang tahu keluarkan duit saja. Tapi tidak, ia melebihi apa yang maksud zakat ini. Dia bukan hanya kita mengeluarkan duit kita untuk membayar zakat ataupun untuk membayar dan memberi kepada fakir miskin. Akan tetapi ia mempunyai maksud di sebalik kita mengeluarkan duit daripada hasil kita. Bermaksud di sini ialah apabila kita mengeluarkan zakat, ia adalah sebagai satu jalan untuk kita melebihkan pahala kita, pahala kebaikan kita, dan juga membersihkan duit kita, dan juga membersihkan hati kita. Secara tak langsung kita mengeluarkan zakat itu, dia membersihkan harta kita, akan tetapi ia juga membersihkan hati kita daripada segala kekotoran. Nah, di sini memberi zakat adalah cara mensucikan harta kita, agar senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bertambah duit kita, bertambah rezeki kita, bertambah pahala kita. Jadi ini adalah salah satu cara untuk kita dapat lebih pahala kita, dapat lebih rezeki. Orang selalu fikir bila kita keluarkan duit ni, duit kita akan berkurangan. Tidak. Apabila kita mengeluarkan duit ini untuk jalan Allah, untuk menolong orang-orang yang memerlukan, insya-Allah
rezeki kita akan bertambah. Okay, harta kita akan makin bertambah. Okay. Jangan risau kalau kita keluarkan duit ni untuk jalan Allah, untuk keperluan orang-orang yang memerlukan. Okay. Jadi, apakah fungsi zakat ni? Kebijaksanaan di sebalik zakat ni apa? Okay. Kita ada orang yang pembayar zakat. Yang pertama, menerima zakat, dan juga pentadbir bagi zakat, dan juga masyarakat. Apakah efeknya terhadap masyarakat zakat ini? Apakah akan ada efek, adakah ia akan ada efek yang baik ataupun yang tidak baik? Kita tengok di sini. Pembayar zakat, apabila ia mengeluarkan zakat, ia melahirkan kesyukuran di atas nikmat yang Allah telah kurniakan kepada dirinya. Okey, ia adalah salah satu cara kita mengizharkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah lah yang memberi kita kesenangan dan Dia juga memberi kita kesusahan. Okey, di dalam kesusahan itu kita harus mempelajarilah untuk kita senantiasa bersyukur juga. Okey, bersyukur di masa kita berada dalam kesenangan, dan bersyukur di masa kita ada dalam kesusahan. Okey, pada masa-masa yang lain pun kita harus mengizharkan, menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menentukan segalanya kepada kita. Okey. Dan pentadbir zakat, pentadbir zakat ini mengumpul dan mengagihkan zakat. Okey. Ia merasa tanggungjawab. Okey, rasa tanggungjawab sebagai orang tengah dalam mengatur antara pembayar zakat dan juga mengagihkan duit ni kepada orang yang memerlukan, iaitu penerima zakat. Okey, bahawa ia telah menyempurnakan rukun Islam tersebut. Sebagai orang tengah, pentadbir zakat ni, ataupun kita panggilnya amil, dia adalah sebagai orang tengah dalam membahagikan harta-harta ni kepada orang-orang yang memerlukan. Okey. Manakala penerima zakat pula, dia harus rasa bersyukur mendapat bantuan daripada saudara Islamnya yang lain. Okey, saudara Islamnya yang mampu, yang ada rezeki yang lebih. Okey. Dan pada masa yang sama, ia menimbulkan rasa ukhuwah. Dia mengeratkan lagi silaturahim kita antara orang yang miskin dan juga orang yang kaya. Okey. Persaudaraannya semakin kuat menerusi zakat ini. Okey. Dan efeknya terhadap masyarakat, ekonomi menjadi lebih stabil. Okey, kerana harta diagihkan dengan baik, dengan betul, dengan cekap, dengan lantas. Oleh itu lantaslah semangat perpaduan, cetuslah semangat perpaduan yang lebih kukuh dan sekaligus mengurangkan sifat hasad, dengki dan juga iri hati di antara satu sama lain. Jadi ini adalah kelebihannya, kebijaksanaan kita mengeluarkan zakat. Jadi kita jangan lokek-lokek. Okay, kita jangan lokek-lokek terhadap duit kita. Apabila kita keluarkan untuk jalan Allah, insya-Allah rezeki kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuntutan untuk kita bayar zakat ni, Allah telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Maksudnya, dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakatnya. Jadi ini adalah dalil menunjukkan untuk kita keluarkan duit kita untuk bayar zakat. Okey. Jadi tujuan kita mengeluarkan zakat ni, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman juga di dalam surah At-Taubah. Tujuan kita keluarkan zakat ni, apakah tujuannya? Okey. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang bermaksud, ambillah sebahagian dari harta mereka, okey, untuk menjadi sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari segala dosa
dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Nah, ni tadi yang saya telah jelaskan. Apabila seseorang tu mengeluarkan zakat, ia bukan sahaja mensucikan hartanya, akan tetapi ia mensucikan dirinya daripada segala dosa dan noda, daripada segala keburukan yang mereka telah lakukan. Oleh itu, Allah mengampuni segala dosa-dosa mereka. Jadi, kita harus keluarkanlah duit kita untuk membayar zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat harta. Jadi, kalau sesiapa yang ada banyak duit tu, yang rezekinya lebih, kita jangan lokek-lokek, kita keluarkan duit kita untuk membantu mereka yang memerlukan, untuk membantu mereka yang fakir, yang miskin, yakni 8 asnaf. Jadi duit ini diagihkan untuk ke-8 asnaf ini, insya-Allah. Jadi semoga sedikit sebanyak tentang zakat ini dapat para penonton memahami sedikit dan memanfaati tentang apa yang saya jelaskan tentang rukun Islam yang ketiga, zakat. Okey, insya-Allah saya akan terangkan lagi pada sesi yang akan datang mengenai bab zakat. Okey. Yang baiknya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan buruknya datang daripada diri saya sendiri. Okey, saya ingin mengucapkan Ramadan Al-Mubarak. Semoga para penonton sekeluarga dapat menjalani ibadah puasa dengan sempurna, dengan baik, insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.